والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمني ما جهلت وذكرني ما نسيت. وعن معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لقي الله لا يشرك به شيئا ويصلي الخمس ويصوم رمضان غفر له. قلت أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ قال دعهم يعملوا. رواه أحمد. وعنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال أن تحب لله وتبغض لله وتعمل لسانك في ذكر الله. قال وماذا يا رسول الله؟ وأن تحب للناس ما تحب لنفسك وتكره لهم ما تكره لنفسك. رواه أحمد. Minggu lepasnya kita sebut satu hadis yang agak panjang. Ada banyak beberapa perkara yang disebut dalam hadis itu. Dan sebagaimana nama sebut di peringkat awal lah, hadis itu salah satu daripada hadis yang wujudnya perbezaan dengan hadis-hadis lain dari segi jawapan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada soalan yang sama mengenai Islam, mengenai iman, mengenai benda-benda yang ada hadis lain. Jawapan itu sebagaimana yang kita tahu, tapi dalam hadis ini yang berbeza. Punca dia yang sebut dah. Salah satunya sebut kerana hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Abbasah radhiyallahu taala anhu. Ini peringkat awal Islam. Nak banding dengan hadis-hadis yang kita belajar mengenai agama, mengenai rukun iman dan sebagainya. So, yang keduanya, jawapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih kepada gambaran hidup yang dilalui oleh sahabat masa itu, oleh kebanyakan sahabat, oleh kebanyakan manusia, yang lebih kepada pergaulan, berbentuk pergaulan yang tidak kepada akidah, tidak pada akidah. Sebab tu jawapan yang diberikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai iman, mengenai Islam, mengenai afdal iman, mengenai jihad, lebih berbentuk guide, petunjuk dalam meneruskan kehidupan. Semuanya itu adalah tidak berbeza, tidak bercanggah dengan hadis-hadis yang lain yang kita belajar. Cuma satu perkara apa tak sebut panjang minggu lepasnya, iaitu apa yang kita panggil Al-Hasan, Al-Khuluqul Hasan. Al-Khuluqul Hasan sebut panjang lebar mengenai perangai. Al-Khuluq tambah sama sebut, tapi Al-Hasan tambah tak sebut. Hamba tidak tak panjang, mungkin terlupa ke atau apa, tak tahu dah. Cuma mengingat yang lepas hamba tak sebut panjang. Hamba sebutnya Al-Khuluqul Hasan, perangai yang molek ni hamba sebut ada dua. Satu perangai molek, satu perangai tak molek. Hak molek ni hak pertengahan, hamba sebut hamba saja. Ia kita panggil ikhtisar. Dia ada razilah, ada fadilah. Hak mana bertengah-tengah tu molek belakang. Hamba buat contoh minggu lepas dua kali. Misalnya pemurah dengan bawah yang beza. Pemurah ni tengah-tengah, bawah dan kedekut ni tepi. Iza kan wastan fafadilah,
Wa idza kana tarafan farazila. Nama sebut dah dua Quran. Dan agaknya jelas lah. Apabila dia berbentuk tengah, ia adalah mulia. Bawah tidak mulia. Kedekut tidak mulia. Ambil jalan tengah, kita panggil berhemah. Economics orang ni panggil, maka dia mulia. Penakut tidak mulia. Berani pelajar. Gong, kita panggil gong. Tengok kita sama ada minimal telajak ataupun maksimal telajak, itu adalah tidak baik. Jadi al-hasanu ni artinya sifat yang tengah-tengah. Sifat tu tengah ni dari segi ta'rifnya, gambaran kehidupannya lagu mana? Mudah je. Gambaran kehidupannya sifat yang kita nak, supaya orang buat ke kita. Apa sahaja yang kita rasa gembira orang buat ke kita, maka kita buatlah ke orang. Itu dia panggil hasan. Dalam bahasa Arab. Kalau kita nak orang belanja kita belanja orang. Kita nak orang tegur, orang buat kira kita buat kira dengan orang. Kalau nak orang hormati kita hormati orang. Kalau kita nak orang ni berlembut dengan kita berlembut dengan orang. Kalau kita nak orang tegur kita dengan cara berhemah, kita kalau buat salah, kita nak supaya orang tegur cara berhemah, main bisik kau, maka kita masa tegur orang pun kena bisik kau, ni royak ke mikrofon. Gitulah. Semua benda-benda yang kita nak orang buat kepada kita, maka kita buat kepada orang benda tu dianggap hasan. Ni yang malah dengan hadis. Dua hadis terakhir. Segi cakap tak cakap benar, siapa pagi tak ada. Pada Johor tak cakap pasal tik laju. Mari tebing yo ngajar. Ni mon belajar jalan orang sakit begini. Allah. Sorok untuk tubik. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, kata dia, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an. Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu, wa yusallil khamsa, dia semaya 5 waktu, wa yasumu ramadhana, dia puasa bulan Ramadan, ghufira lahu, diampun. Lalu qultu afala ubashiruhum ya Rasulullah. Jawabnya Muaz bin Jabal, wahai Rasulullah, tak boleh aku beri tahu kepada orang ramai berita gembira ni? Qala da'hum ya'malu. Lalu kata Rasulullah, jangan, biarkanlah mereka berusaha. Ketika kau dalam hadis ni, pertama Nabi sebut man laqiyallaha, sesiapa yang bertemu dengan Allah. Bahasa paling mudah, siapa-siapa dia mati. Siapa-siapa yang mati. Jangan ditakutkan mati ni. Satunya benda-benda tu benda pasti. Benda pasti. Yang keduanya, mati ni hanya satu-satu caranya boleh bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Satu-satunya cara boleh bertemu dengan Allah. Lagi tak mati, tak ketemu dengan Allah. Amulan sekali lagi ni. Ni konsep ni dah. Konsep. Jangan takut ke mati. Nabi sebut dalam hadis ni, man laqiyallaha, barang siapa yang bertemu dengan Allah, wa huwa la yusyriku billah, dalam keadaan dia tidak mensyirikkan Allah. Laqiya ni guna fi'il madi, present. Past tense. Yusyrik ni present tense. Apa kita panggil? Sesiapa, kalau terjemuh betul mengikut bahasa, sesiapa yang telah bertemu Allah dalam keadaan dia tidak syirik. Dalam keadaan dia tidak syirik, dia tidak akan syirik, dia sedang tidak syirik. Ghufira, wa'ari perkataan pasten pula, diampun dosa. Diguna perkataan madhi,
Digunakan kotak mandi dalam banyak-banyak dia punya rahsianya litahaqquqi wuqu'i. Nabi bercakap benda hok akan berlaku. Bendanya orang tak mati lagi, tak temu lagi pun dengan Allah, tak ampun pun lagi dosa. Tapi Nabi guna perkataan telah temu, diampun dosa. Kenapa ni? Litahaqquqi wuqu'i. Disebut kenapa? Kerana mati bertemu Allah ni bagai pasti, bukan bagai memang. Tak betul lah orang duk kecek sekiranya hamba mati, sekira apa muka tentu mati. Macam bila tak tahu dia. Duk sekiranya kan gitu kan. Jadi hamba nak sebut jangan ditakut ke mana. Pasal mati ni bagai pasti. Mati ni bagai pasti. Kita temu anak kita suka mak, anak temu ngapok suka temu anak raya gak ramah kau susah tak mana tak boleh cuti pun mesti mikir nak balik kap nak temu mak, nak temu anak. Mak pula kat Allah kalau tak boleh temu anak gak. Padahal nyubuilah 100 riyal sebulan anak ni ke mak, builah biti gak mu habis dia tu beratus-ratus ribu dah perak jak kecil tak pada padang 1 riyal tu. Tapi gak anak pergi 100 riyal ni mak tu pun tahu lah suka. Habis orang seperti kapal royak. Anak aku ni 1 riyal. Faham anak dia berhutang dengan dia beribu-ribu tak bayar. Dia tak bayar. Itu royak baca gembira manusia ni. Apabila boleh bertemu dengan orang yang dianggap akrab, dianggap orang ada pertalian dengan dia. Tak ada lah paling akrab pertalian nak banding mak pak dengan anak. Dia tak ada lah orang paling akrab pertalian banding anak dengan mak pak. Tapi kita tak pernah sedar bahawasanya pihak yang lebih berjasa, pihak yang lebih berjasa daripada mak kita, pak kita, Allah. Allah ni bukan melahirkan kita, Allah ni bukan menganakkan kita, Dia mencipta kita. Mak dengan pak ni melahirkan saja. Mak pak kita bergurau, betul lah hari hujan sikit sejuk-sejuk tu kan, jadi kita. Allah ni huwallazi khalaqalakum wallazi khalaqakum, yang mencipta. Cipta mana faham lah. Tuan rumah, tukang rumah, dia tak rajin mencipta rumah, dia buat rumah saja. Dia ambil kayu, dia ambil semi, dia gaul semi air, buat pasir, buat batu, dia lerak dia berata. Ambil kayu, gerak paku-paku. Tapi tukang rumah ni tak rajin mencipta rumah. Allah yang mencipta kayu minal adamil, daripada tak ada jadi ada. Begitu juga kita daripada tak ada jadi ada. Oh tu tak betul terlajuk orang sebut hari jadi. Mencari mana jadi? Mencari mana hari jadi sekian bulan. Kalau sebut hari lahir tak sikit. Siapa dia yang menjadikan? Allah yang menjadikan. Ia melahirkan, betul lah makmunya. Nampak tu dah? Ini nak kena faham dengan baik. Jadi kita dengan mak pak kita, oleh kerana ada hubungan yang dekat, kita gembira. Begitu jugalah manusia juga kena reti dan kena faham, tak akan boleh berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala kecuali dengan kematian. Allah sendiri pun pasti dah royak dari segi akidahnya mati mesti jadi. Dari segi eksperimennya kita ni hidup hari-hari dengan kematian. Orang kita mati, bini kita mati, tu laki kita mati, anak kita mati, orang jiran kita. Bahkan kita ni penggali kubur ni. Tapi tetap lagi dia takut kau mati. Kau mayat tak takut, mana mati tu takut. Tu satu family tu lah. Nak kena ingat. Macam benda ni bukan kita je. Dia ada cerita Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, masuklah Nabi Adam. Anak cucu kita mau ni gerung mati ni, tak boleh terima mati ni, Nabi Adam lah tak boleh terima mati awal-awal. Panjang cerita, kena rayak pula. Malah nak rayak je. Gimana? Tak balik kata reka-reka. Nabi Adam nak dia mula-mula diciptakan oleh Allah Ta'ala, Tuhan bertemu dia dengan anak cucu. Bertemu dengan anak cucu, ruh anak cucu. Tengok ada di kalangan ruh Tuhan yang bersina-sina. Nabi-Nabi, Rasul-Rasul ni bersina-sina, dia punya ruh tu.
Isa dia tanya, ni roh siapa dia ni? Ni siapa dia ni? Jawabnya malaikat Jibril, ni Nabi Daud ni. Nabi Daud. Jadi salah mulut dia tanya, kam umruhu, berapa umur Nabi Daud? Jibril kata, situ na sana, 60 tahun. Allah 60 tahun, tak ada habis lah, bergembira. Umur 60 tahun, kata gitu kan. Baru mecok mati dah. Gitu kan. Ambil lah umur aku 40 tahun bagi dia sedekah. Jadi apabila siapa umur Nabi Adam 960 tahun, mereka hang bagi cabut nyawa ni mari ni. Mari nak cabut nyawa dia. Oh, dia celak mata. 40 tahun lagi beleng minta uti. 40 tahun lagi umur aku beleng. Nabi ada jawab gitu. Mereka ambil nyawa kata, tak payah mu sedekah kamu anak cucumu Nabi Daud disebut oleh Nabi jahada Adam. Hadis sahih Bukhari disebut. Jahada Adam. Ada tak boleh terima saat kematian dia. Patut panjang lagi umur dia. Wa jahadat banu. Dia anak cucu dia pun tak boleh terima juga. Nabi Ibrahim sendiri. Bila mereka mari nak cabut nyawa Jibril mari nak cabut nyawa dia, royak siapa ada masa, tak apa boleh terima juga. Disebut pepatah, al-mautu jisrun yusilul abda rabbah. Mati ni adalah jambatan yang menghubungkan antara Tuhan dengan hamba dia. Sehingga mereka Jibril kena kata ke Nabi Ibrahim, ara'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilin. Wahai Ibrahim, betul ke tidak seorang baik, seorang yang berkawan rapat, kod telefon, kod WhatsApp, kod SMS, kod Telegram, tapi tidak setuju untuk jumpa dekat dengan kawan baik dia? Betul ke tidak? Malaikat Jibril itu pasal tanya. Pasal Nabi Ibrahim ni, ittakhadha Ibrahim khalilah. Allah telah ambil dia sebagai kawan rapat, tiba-tiba dia tak simak tu. Tak ada satu secabutnya. Jadi jangan ditakut mati. Amun sebutnya pasal Nabi sebut mallaki ya rabbahu, cuma persediaan kitanya la yusyriku bi. Jangan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak pak dah sebut syirik dalam hadis. Masa mau mengajar hadis ni. Banyak tempat benar dah. Agak-agaknya jelas dah faham lah. Cuma nak tambah sikit lagi malam ni. Tak cakap weh. Syirik ni mati dalam keadaan la ilaha illallah. Tu syirik. Ya, ada dua perkataan. Satu kafir, satu syirik. Kafir ni perbuatan dengan mulut bagai tuluk. Mulai sekarang. Kafir ni perbuatan dia dengan mulut dia bagai tuluk. Perbuatan orang kafir ni dia tak percaya ke Tuhan. Dia sembah bagai lain. Dia percaya ke bagai lain. Dan mulut dia apa? Lagu tu juga. Syirik ni mulut dia kata la ilaha illallah, perbuatan dia percaya ke bagai lain. Masa mitok dengan bagai lain, masa takut benda lain. Mulut sebut la ilaha illallah sama. Ini beza. Kafir tak kata la ilaha illallah, dia perbuatan dia perbuatan ya Tuhan Maha. Musyrik ni dia kata la ilaha illallah, tapi perbuatan dia perbuatan ya Tuhan Maha. Boleh kan ni jelas ni? Kafir seni Cina tak ada nama Islam, ataupun India, ataupun mana-mana orang lah, Sepanyol balik awan, nama pelik-pelik kafir. Tapi musyrik ni nama dia nya Habib. Habib tok kain serbi atas kepala baru, ngatik ya Hanana, tapi dia musyrik. Nampak dia pasal musyrik ni orang yang kata la ilaha illallah, cuma masa minta tidak minta dengan Tuhan. Nak jadi syirik ni untuk mengetahui kita semua, dengan Quran boleh jadi syirik manusia. Syirik pada Allah dengan sebab Al-Quran. Dengan Nabi boleh jadi syirik manusia. Syirik pada Allah kerana melakukan ataupun percaya ataupun berbuat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah pada Nabi. Amulah sekali. Orang baca Quran lillahi ta'ala.
Orang baca Quran lillahi ta'ala, kerana Allah. Amo ayat lah, satu ayat contoh. Sehu orang dia kata ayatus saddi, ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'ashaynahum fahum la yubsirun. Amo buat contoh, dia panggil for example. Apa dia kata? Buat contoh. Baca ayat ni. Orang yang tidak syirik pada Allah, orang yang beriman kepada Allah dan beriman pada Quran, dia akan baca ayat ni, dia akan ngaji ayat ni, dia faham ayat ni. Maknanya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan baina aydihim, depan belakang ada penutup. Fa'aghshaynahum, dan kami gelakkan mata mereka. Hum la yubsirun, akhirnya mereka tak nampak. Merujuk kepada peristiwa hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang beriman, dia baca, dia faham, dia mengaji. Tapi orang musyrik, dia baca dengan alasan baca ayat ni orang tak nampak. Orang tak nampak. Dia panggil ayat berlindung. Kena baca 50 kali, 100 kali sehari. Dia baca Quran juga. Bacalah dia hanya waja'alna min bainihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dengan berkat ayat ni, minta supaya orang tak nampak. Ni syirik ni. Pak kita tak boleh kena nak tahu nampak juga musuh kita. Tak ada satu kita baca ayat ni kita faham. Siapa masa nak tag kita berdoa lah. Bagaimana mu tak nampak Nabi Muhammad pada musuh dia. Ui tak aku tak nampak pada musuh aku. Itu yang beza di antara orang yang syirik dengan orang tidak syirik. Dia muslim dah, ngucap dah, tapi guna Al-Quran untuk mensyirikkan Allah SWT. Sepatut minta tak nampak dengan Allah, bukan tak minta dengan Al-Quran ni. Orang baca lillahi ta'ala, dia tak dibaca untuk dapatkan, tak nampak. Ni contoh lah ni. Begitu juga dengan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad ni Rasul yang perlu diyakini. Dia adalah Rasul yang diutus oleh Allah. Wajib kita kena tahu segala ajaran dia juga. Dia punya petunjuk. Tapi mari lah ni masyarakat Puak Habib ni, otak kain kepala baut, dia berdoa kepada Nabi. Sahabat tak rajin berdoa pada Nabi. Sahabat gini tak tolong Nabi berdoa ada. Pergi berdoa pada Nabi ni, da'al madada ya Rasulullah. Dia tak sarah dia kata, tolongnya wahai Rasulullah, tolonglah wahai Rasulullah. Sedangkan Allah dah Quran, ud'uni astajib lakum. Ayyamma tad'u falillahil asma'. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Doa ni mesti kepada Allah. Sebab tak boleh pada Nabi. Amulah sekali lagi dah. Doa adalah ibadat. Doa ni adalah ibadat. Ibadat ni hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh selain pada Allah. Kalau buat juga jadi syirik walaupun pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi hidup dua orang tak ajib doa pada Nabi. Apatah lagi Nabi mati dah lalu. Nampak ni dah? Ni beza dia antara syirik dengan kafir ni. Mulut dia pun tak mengaku, perbuatan dia pun tak mengaku Allah. Tapi musyrik, syirik, orang yang mulut dia kata la ilaha illallah, tapi perbuatan dia tu lari daripada orang yang ni yang Nabi sebut man laki Allah wa huwa la yusyrik. Dia tak sebut wa huwa la yakfur. Nabi tak sebut siapa yang mati dan keadaan dia tidak kafir, tak bakit dah. Kerana kafir ni tak ngaku awal lagi. Ni orang yang ngaku la ilaha illallah tapi perbuatan dia tak boleh temu tu wali. Tu alim, tu alim ni pojok yang senyum kaki. Pada lah weh. Cekak dah kamu. Aku masuk. Sikit lagi lah. Sikit. Wala yusyriku billah. Syirik tu jelas dah maksud dah. Ghufira lahu disebut seterusnya hadis itu.
ghufira lahu, diampun. Dosa ni boleh bagi gini je, besar dengan kecil, sagair dengan kabair. Dosa besar, dosa kecil diampun kalau hak kecil. Dalam hadis lain Nabi sebut al-Jumat, as-salatu ila as-salat, wal jum'atu ila al-jum'ati, wa Ramadan ila Ramadan. Dan setengah hadis wal umratu ila al-umrati mukaffiratun lima bainahun. Kalau kecil Nabi sebut semaya kau semaya, wa'aji kau wa'aji, Ramadan ke Ramadan, Jumaat ke Jumaat. Dua ni dia akan kepik dosa-dosa kecil. Siapa ilai dosa kecil, yang kepik pada amalan. Maknanya hak as-sagair ni diampun automatically dengan syarat pertama kita tidak syirik. Bila tak syirik, pak kita buat barang-barang tadi, semaya jemaah, kita buat umrah, kita buat haji, kita puasa, kita buat tu, kita buat ni. Hak ni diampun. Tak sudah takutlah. Sudah takut. Yang keduanya hak al-kabair, hak besar. Hak besar ni hak ia ada hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah kata kalau kita buat masuk neraka. Kalau kita buat berdosa. Macam zina, minum arak, bercuri. Hak ada punishment. Hak ni kabair. Hak ni kalau berdasar kepada hak Nabi SAW sebut hadis ni, ghufiralah, yang syarat tidak syirik. Kerana Allah ni nak supaya manusia ni masuk syurga. Tuhan tak say, Tuhan Allah tak say orang ni masuk neraka. Tak boleh kira kita kok. Dekat minai dah. Dan akhirnya dipanggil, amanah sebut sini dipanggil hukukul ibad. Ada dosa yang berbentuk hukukul ibad yang melibatkan dengan orang. Kita buat kena ke orang. Kalau kita bergawa, kita tukar orang, kita menyakitkan hati orang, kita rapah harta orang, kita curi harta orang. Hal ni disebut kalau kita mati dekat ada tidak syirik, disebut yurdiyahum lahu. Apabila kita mati dekat ada tidak syirik, Allah akan bubuh perasaan orang yang kita buat khianat tu redha dengan. Kita memang jahat udah buat khianat ke dia, tapi kita hanya ngaji syirik-syirik ni Tuhan marah, Nabi marah. Walaupun kita jahat, kita tidak syirik. Walaupun molek tapi syirik, itu beza tu. Dia tu Tok Guru Sah, dia hanya maulana, dia hanya ustaz, dia tu imam masjid, tapi kan kita minta doa di kubur, kita apa kubur tu seleh ni perangai molek ni, tapi syirik. Ada setengah orang pula jahat, mungkin minum arak, mungkin zina, mungkin, tapi tak syirik pada Allah SWT. Masa nak minta dengan Allah. Ni beza ni. Jadi disebut orang yang mati dalam keadaan tidak syirik, yang pernah buat dosa besar, ghufira lahu, diampun. Sini erti dianya ayyurdiyahum lahullah. Allah bubuh sifat redha orang dia buat khianat setelah dia mati ataupun saat nak kematian dia. Orang ni dicuri harta dia. Memang belum pada ni nak marah, nak taik ke dia, mati nak taik ke dia, tapi kerana dia mati dalam keadaan tidak syirik, Allah bubuh dalam perut kawan tu sifat redha. Ini amanah sebut ghufira lahu. Ada 3 peringkat dosa: kabair, ada sagair. Sagair pada dengan amalan-amalan tadi yang sebut. Kabair ni hak mutlak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya tidak akan ampun dosa orang yang syirik. Hak lain tu akan ampun apabila dia kena. Kadang-kadang kita tolong kucing, kadang-kadang kita ambil anak kucing dalam keadaan sejuk, tak pak
Pak molek. Kadang-kadang kita ambil benda yang menyakitkan orang tepi jalan, kita buat semua ataupun kita senyum je, boleh jadi sebab untuk diampun segala dosa kita. Dengan Allah, mungkin kita berzina, mungkin kita merokok, mungkin ni kerana Allah SWT. Yang orang lain tak boleh nak challenge. Nampak tak? Kemudian hak jadi masalahnya hukukul ibad, hak yang melibatkan orang ramai. Kita curi harta dia, dosa curi harta. Kau tu tak rata, kau tu marah, kau tu sakit hati, seliparnya curi. Ada seorang hamba Allah, dia orang melakon jiwa umrah bulan lepas, dia tak lupa kabar 3-4 hari lepas. Hamba kena kerak dua-dua dah kaki ustaz we. Dia royak cerita tu, dahsyat sebenarnya. Jiwa umrah selipar tok di tempat tok selipar, nyu ambil demo selipar dia tu, nyu ambil demo curi. Ingat dia orang hak tak siap ambil harta orang lain, dia balik pergi jalan kaki ke hotel dia. Dia kata jujur dia tu punya tahu panah kan, siapa-siapa di hotel tak berasa kaki dia bekok, pergi ke hospital, jakit tu komel habis dah ke jalan atas panah. No ayak pucuk asalnya selipar dia kena curi, kerak kaki gula we. Okey, orang curi selipar dia, kawan ni kena kerak kaki. Ni mau ni kak marah tak mudah kau curi ni. Nah gitu kan. Tapi kalau hak pencuri ni tidak syirik pada Allah, kalaulah pencuri amulah sekali lagi, pencuri ni tidak mati dekat dia tidak syirik pada Allah, Allah akan beri sifat nak redha. Kawan ni dekat nak mati, aku ni lama dah dendam kepada orang curi selipar aku, dia curilah aku kaki kena kerak ni. Tapi takutnya tanya Tuhan di akhirat kalau tak lesat, orang lain boleh masuk surga, selalu kita dah nak kena cara dulu. Biarlah tak apalah. Ini orang panggil ayyurdiyahumullahu lah. Tuhan akan beri sifat redha pada orang yang nak marah kita. Kita buat jahat pada dia. Kalau kita mati dalam keadaan tidak syirik pada Allah SWT. Itu nak kena jelas molek. Allah. Nabi dah kapan sini. Akhirlah hadis yang kedua ni. Hadis kedua ditanya an afdalil iman. Muaz bin Jabal juga bertanya mengenai an afdalil iman. Qala an tuhibba lillahi wa tubghidha lillahi wa ta'mal lisanaka fi dzikrillah. Muaz bin Jabal tanya Nabi, gapo ke iman pada Allah? Nabi kata tuhibba lillah wa tubghidha lillah. Terbaca wa tabghid boleh. Kasih dia benci kerana Allah. Ya gini je. Hidup atas muka bumi kita ni, kita suka, kita sayang ke orang ni, ada dua aja. An tab'in atau an hawa. Sama ada kita suka ataupun kita benci kerana tabiat semula jadi. Tabiat semula jadi. Mak dengan mesti akan timbul sifat suka. Sifat suka. Mak dengan itu semula jadi. Atau pakai kita bersaing. Dia kecil ni duk saing sekali, belum pada jawi, lepas pada jawi, lepas tu duk merawat si manis sekali. Baik, jak kecil sampai tua. Oh baik. Itu dipanggil tipak ni. Ataupun kan hawa nafsu. Kita ngerti dengan bini kita berapa ni tak aja saja. Tapi dia kita mula saya lebih daripada saya kamu. Kalau mak kita minta kaki bulan ni lah, piti tak ada. Bulan depan ni lah. Kalau orang hak kita sayang kerana hawa nafsu, tak ada minta lagi bu. Padahal baru 3 hari baru jumpa. Habis tu orang buka Islam. Buka Islam. Maaf lah kita sebut ni. Bukan amat sebut secara personal ni. Ada seorang dulu menteri tua pada satu parti Cina, terkenal dia ni jahat, betina. Dia bini dia apa rata, bini dia kata tak apa, nak pelepah punya proses dengan syaratnya satu syarat, jangan berkasih saya. Bini dia tu buat syarat ke dia, nak main betina boleh tapi jangan ada kasih saya. Pasal apa? Dia kasih saya agak nak rumah, nak kereta habis hari tu.
Kalau setakat nak puas nafsu, lah 2,000, 3,000 sekali main. Ada kena seorang country. Akhirnya ada video. Bini dia lah buat video. Pasangan hok ni jadi berlaku kasih saya. Jadi amat sebut manusia ni sama ada benci baik, sama ada dia saya baik, atau dua tu, sama ada tabi'i atau bukan hawa nafsu. Kerana ke hawa nafsu. Oh begitulah juga manusia. Manusia ke hawa nafsu. Dia punya kanduk dia tu. Hawa nafsu ni bukan maksud seks saja yang maksudnya. Dia punya keinginan. Habis harta. Orang ada habis harta kau kereta. Gila. Habis harta ke motor. Gila. Orang habis harta ke macam-macam pengen. Ini kerana hawa nafsu. Jadi Nabi mari ajar iman ni kalau kita nak sayang, kalau nak kasih kerana tabi'i pun tak, bukan kerana sifat semula jadi ataupun kerana hawa nafsu pun tak. Lillah ni artinya dengan kepahaman. Mu sayang kepada orang kerana mu faham. Mu benci kepada orang kerana mu faham. Ni ajaran agama. Sokor ke seseorang kita pasal nak ke adik dia. Boleh adik dia balok pula ngambil. Habis pula menata itu masuk belum pada nikah tu kak. Kenapa tu dah? Tapi kalau kita suka seorang ni kenapa? Allah yang menciptai pesuka pada sifat dia. Yang pemurah, yang peramu, yang maka kita perlu suka. Boleh hadik tak boleh hadik pun tak balah. Ni nak kena faham dengan baik. Begitu ada kita benci. Tapi tu orang Arab sebut. Orang Arab sebut. Dia kata orang Arab ni kata siapa Nabi. Tapi Amor besok kata orang Arab je. Nak kasih, nak sayang, nak benci ni pada-pada. Habibaka hauna ma fa'asa an yakuna baghdaka yawman. Sayanglah kita pada orang kita sayang. Pasal apa? Pasal mungkin satu masa kelak dia lah orang jadi orang paling kita benci. Masa kita laki bini dengan dia ni kan. Ketung tu sedap lagi tu kan. Makan ramu apa ni. Berasa macam tom yam ni. Oh, kita bercerah. Kalau telajuk kasih. Oh, gapo tak kata gajah rima. Begitu juga orang kita benci. Benci pada-pada. Wa baru dah kahunam. Benci pada-pada. Fa asa an yakuna habibaka yanama. Pasal mungkin dia akan jadi orang paling kita. Ni orang politik ni, pendak ni. Ni kata gajah rima. Gajah rima apa dia aja murai gilit sana. Itu bawah-bawah gitu berlakon. Jadi ajaran Nabi afdalul iman antuhibba lillah. Kita kasih kau, kita benci kau bukan kerana emosi. Kerana apa? Bukan kerana emosi tapi kerana rasional. Allahu akbar. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Ada WhatsApp ni minta sokek cik boleh puasa apa tak cakap dah. Soalan mula semua. Kalau kita tanya mati tu tak takut, cuma apa yang akan berlaku lepas pada tu kita takut. Masa apa takut mati. Tak gitu kan. Ambo kau bini tak ada takut. Cuma ambo takutnya leteren dia. Takut dia tak nanu. Pandah kecil. Kau bini tak ada takut, dia ngepek tak ambo takut. Dia tak nanu ambo takut. Pada dia tak piti kamu ambo takut. Oh takut kebining lah tu. Tak gitu. Oh gitu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut kubur ni, kubur apabila mati dianggap muqbilan wa mudbiran. Apabila kita mati kita dalam keadaan mudbiran, membelakang dunia, wa muqbilan dan menghadapi akhirat. Dia kubur ni persinggahan pertama kepada si mati. Sekiranya kubur ni adalah molek, maka hal lepas pada kubur tu lebih molek. Sekiranya kubur tu adalah seni, maka perkiraan lepas pada kubur tu akan lebih seni lagi. Jadi kubur ni
Persoalan dalam kubur ni benda pertama sekali nak kena nampak, nak kena bubur dah, kena berfikir kita. Masalah, the biggest problem pada kubur ni syirik. Kalau kafir tak apa dah, kafir ni pakai sama so ya. Mereka tak tanya dah. Dia pakai palu-palu ya. Yang keduanya berdosa. Berdosa. Pertama syirik, yang kedua berdosa. Ni dua masalah yang kita akan hadapi dalam kubur. Berdosa tu macam-macam lah, makan harta haram, rugi, kau zina. Tak kira lah. Dah kita jumpa dah dalam hadis tadi Nabi kata malaki Allah la yusyriku bihi syai'an ghufira lahu. Siapa dia mati dalam keadaan tak syirik, walaupun dosa banyak gapo tu akan ampun dosa. Kenapa kita takut, apa kita tegung ke soalan dalam kubur? Kenapa tu? Jadi tanggungjawab kita sekarang jangan syirik. Jangan syirik. Patut berbaik sangka dengan Allah. Berbaik sangka. Di samping kena ada doa dah. Allah makhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Dan sakaratul maut. Sakaratul maut ni memang tetap berlaku. Jangan anggap kalau kita ni orang baik-baik tak perlu pada sakaratul maut. Dah. Sakaratul maut ni sakit nak mati. Nabi Muhammad sendiri keni-keni. Budak-budak Umar pik tak ada sakarat maut ni. Kau kenapa kan mati habis? Tak ada sakarat apa. Mana kalau ada semua sakaratul maut, innalil mauti la sakarat. Nabi kata mati ni ada dia punya sakarat. Orang panggil jerih. Sakarat ni orang panggil tekan kepada mati. Itu sifat kematian. Dalam kubur ni jangan syirik dan jangan kita pergi dalam keadaan berdosa. Sabit itulah masa semaya baik. Sabit itulah masa berjalan lagi kubur baik. Nabi tak rajin ajar supaya kita ni duduk sedekah pahala. Pokok tu lebah engau ni sedekah pahala. Nabi suruh kita minta dengan Tuhan supaya ampun dosa. Allahumma ighfir lahu. Allahumma arhamhu. Allahumma afihi. Allahumma nampak dia dah? Ni sabithu. Tolong kuatkanlah semangat dia untuk menjawab. Nabi sendiri masa tu banyak pergi kubur Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni saja. Mari pak kita ning baru suruh baca Quran, suruh ngati, semaya temih. Suruh ni semua amalan-amalan hak telba nak cari makan pitih lah. Bukannya ajar agama hak yang disyariat. Telba nak makan lah. Telba sunyi malah. Nak makan dengan easy money. Pitih muda. Sama torah dengan Halim Harun Mak Sa'ad dengan Pak Metelo, tapi dia menggunakan agama. Macam makan kerja sendirilah. Nabi Muhammad kerja, sahabat-sahabat besar kerja, menego, nyebut, tegur, tak aja guna agama. Supaya temen ni papung hidup nak. Pasal apa temen? Takut mayat ni rasa sepi lah duduk dalam kubur. Sepi. Sepi apa mereka ada. Nabi kata tak ada mulakuh 3 lakuh mereka mari. Tanya selalu. Boleh dah. Jadi kita tidak perlu gerung ke mati dan juga apa lepas pada mati. Yang penting kita kena jaga tauhid kita supaya tidak jadi syirik kepada Allah SWT, dan pastikan kita tidak buat dosa. Kalau buat dosa kita ampun, minta ampun pada Allah SWT. Tapi itu dalam hadis disebut la yusyriku, tidak syirik. Dia tak sebut la yuznibu, tidak berdosa. Fasab dosa ni siapa dia tidak berdosa? So yang kedua ni dosa dia mudah sebagaimana pahala juga mudah. Kena buat jadi pahala, tak kena buat dia jadi dosa. Cuma dosa ni, kesalahan-kesalahan ni dia ada matching dia, ada regu dia. Kalau hak kecil ngambil sembahyang, hak kecil sekali pada dengan astagfirullah, hak besar sikit pada ngambil sembahyang, hak besar sikit lagi dengan buat kebaikan, buat makan, belanja orang, hilangkan kesusahan orang. Itu dia. Hak besar benar taubat dan sebagainya. Ada lagi kesalahan? Ya. Apa dia? Apa masalahnya tu
Haji-haji kita tanya, Allah Ta'ala cipta Nabi Adam duduk dalam syurga. Syurga ni ada belakang sebuah makneka, lebih daripada kedai sebuah nikah lah. Ada belakang dalam syurga, lebih ngatai suku berapa tu, lebih belakang. Cuma apa masalah pula tu buat Siti Hawa tu? Masalah apa? Tuhan buat Siti Hawa ni buat apa? Pasal nak hamba Nabi Adam tu daripada syurga awal. Nak hamba Nabi Adam tu daripada syurga. Nak jadi ke pohon. Amba ingat, amba sebut acap nada dan malam ni amba nak ulas sekali lagi. Tak akan jadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia amba sebut acap nada pernah berlaku perdebatan di antara Nabi Adam dengan Nabi Musa. Mana-mana tu kita tak tahu di PWTC ke mana. Tapi hadis sahih Nabi sebut Nabi Musa pernah kritik Nabi Adam. Wahai anta Adam. Nabi Musa kata mu Adam, kihmu makan batu pokok tu lagi dia kita nyahamak mari tobik atas muka bumi. Kalau mu tak makan gitu lah ni kita duk bersenelenan di syurga. Berasa Nabi Adam. Nabi Adam kata anta Musa allazi utita Taurat. Wahai Nabi kata tidak kamu Nabi Musa, ya Allah beri padamu kitab Taurat. Nabi Musa kata ada dia kitab Taurat. Lalu Nabi ada tanya, mu tak jumpa ke dalam kitab Taurat ni cerita aku ni game-game dalam syurga sehingga aku makan dan aku akhirnya dihamba oleh Allah pada syurga. Mu tak jumpa ke dalam kitab Taurat? Nabi Musa kata jumpa. Sebagaimana dalam Quran ada cerita Nabi Adam kan? Begitu juga dalam Taurat ada juga cerita Nabi Adam. Lalu ada kata, wahai Musa, mu tahu ke tidak Taurat tu ditulis oleh Allah SWT sebelum daripada Allah mencipta aku 40 tahun. Sebelum pada Tuhan buat aku ni, Tuhan tulis dulu Taurat tu. Ada cerita mengenai aku. Sekian-sekian kita kena hamba tu. Jadi kata Nabi Adam, mu tak sopah aku, dah sopah Tuhan ni. Jadi jawab mereka hamba saat ni, masalah dicipta. Ada banyak-banyak yang kita boleh jawab ialah nak jadikan poin untuk dikeluarkan Nabi Adam alaihi salatu wasallam daripada syurga. Nampak tu? Macam-macam lagi lah masalah. Masalah hak paling besar agak tok laki dengan bini ni kok mana pun bini kecek tok laki semua. Gitu kan. Entah seroyak lah. Tok laki Nabi benar dan kecek ke bini boleh. Enggak Hawa tidak Nabi. Hawa ni seorang perempuan saja. Enggak bawa kamu untuk guru. Dia panggil selotok. Dia panggil selotok rebah selalu. Tak lagi. Kalau bahasa jenis ni pula kan, bahasa pulan kau sakit. Tak pinggir, tak mulah lip belakang. Lah. Dah. Itu masalah. Masalah kita nak kena bayar. Ya, sila salah kita apa? Hari ini kita belajar tentang macam itu ni laminfo, duduk laminfo, masa waktu mau sama kumpul. Jadi tinggal bangun ini atau belum? Masa kita sampai laminfo. Intannya kita lah ni lain tajuk si tak apalah terjawab. Lah ni kita berbangga pasal kita serami Mekah. Bahawa tamar pula buah. Itu syarat-syarat serami Mekah. Kita berbangga serami Mekah, dia pahak ke dok serami ni mana gap. Salah inya boleh ke tidak lagi tu? Ataupun soalan kan tak lagi kat sesuai dengan ajaran agama ke lagi tu. Bertepatan dengan hadis Nabi, soalan kau nak sedap-sedap lagi lah. Ataupun nak seorang undi masa pilihan raya je. Kalau nak untuk undi pilihan raya, JPP akan buat kenyataan. JPP, Jabatan Persekutuan, dia kata mu tanah PT aku jubui ni. JPP kata PT UMNO itu, PT Hajat Pusat
Jutani je buat MPKB. Pasal yang kedua kita nak kena faham yang melibatkan makan ni, yang melibatkan binatang, yang melibatkan macam sebut semua lah. Jangan sebut ini adalah sunnah. Jangan. Macam duk ngepin lah makan ni sunnah. Pero kambing ni sunnah. Faham molek dah. Atau mau jawab tu. Kata Abu Lahab belum pernah Nabi mari lagi dia makan daging kambing. Duk merah kambing, dia tokai kambing. Faham molek. Tapi kita sebut sunnah ni ialah perbuatan ibadah. Perbuatan ibadah. Apa saja yang Nabi lakukan, af'alun yaf'aluha likaunihi basharan arabiyyan. Apa perbuatan-perbuatan yang Nabi makan, yang Nabi buat kerana dia manusia, kerana dia adalah Arab. Hak ni tidak dianggap sunnah muttaba'ah, tidak dianggap sunnah muttaba'ah. Ya kita tahu. Jadi tamak ni bukan boleh dijadikan indikator bahawa ni Islami ke tidak Islami. Jadi kalau ada pokok tamak ke jadi Islam lah begitu. Lepas pada contohnya salahnya Najib ni buat gila. Najib ni lah. Nya beli pokok tamak hak Mekah ni hak buah tu. Kita nak buat mana? Kita nak boleh kata. Enggak buah tak buah ni kalau jaga molek buah selalu cukup baja. Nampak dah? Jadi dia kajak Malaysia bukan setakat tamak dia boleh. Panda dia boleh ambil juta-juta habis. Boleh ada keperluan lah. Misal dia nak menolong orang Kelantan begini kerana ke pokok tidak menjadi benda yang pelik kalau kajian pusat berbuat gitu juga. Jadi bukan ukuran dah. Tapi kalau sekiranya kita sebut Serambi Mekah ni artinya merujuk kepada tempat yang lahirnya Nabi. Tepat di situ ada Masjidil Haram. Tepat di situ diamalkan Islam. Tepat di situ sunnah Nabi. Tepat di situ yang berbentuk ajaran. Dan Kelantan ni begitu juga. Bukan kerana pokok tamak lah. Kerana Kelantan ni tepat hidup sunnah. Kelantan ni tepat orang paling kuat beragama. Hak tu ada asasnya kalau kita nak anggap benda ni adalah sesuai dengan ajaran agama, mungkin diberikan pahala oleh Allah kalau ada proses sedemikian. Nampak dah? Gitu. Masa mau duk mengaji dulu, Maulana duk sarah hadis. Wa nafaqa hatta sumi'a nafkhuhu. Nabi ni berdeku. Nabi ni berdeku lah. Dan deku dia tu sehingga didengar. Orang dia dengar Nabi deku. Maulana ni sarah panjang-panjang. Si boleh hak boleh rayaknya Maulana kata mana-mana orang yang dengan kehendak Allah, dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala berdeku. Dia dikehendaki oleh Allah taala. Mungkin kehendaki Allah macam-macam lah. Dia makan banyak. Kehendak Allah taala dia makan banyak. Ya gemuk enggak berdeku selalu lah wajib. Deku tu pasal tak ada dia punya enjin tak ada dengan pok kata lokoh ya kata bunyi. Hambanya alhamdulillah tak je dengar lagi deku hamba sendiri. Hamba tak je dengar lagi hamba deku. Tu kerana Allah makan banyak jadi gemuk berdeku. Katanya Maulana ni salah satu dipanggil tanasub khalqi. Betul lah sifat kita hak semula jadi ni dengan sifat yang ada pada Nabi. Ma'jur kata dia. Diberi pahala. Kalau akidah kita mahu diberi pahala. Jadi kalaulah ada perasaan gembira dengan perkataan Serambi Mekah dengan arti kata kitanya macam apa sebut tadi. Maka insya-Allah harapnya benda ni betul dia benar. Islam dia mengajak kita i'tizaz. Dia mengharapkan kita iftikhar. Islam mengajak kita berbangga dengan agama ni adalah ajaran agama. Tapi Islam melarang kita bermegah dengan sesuatu. Nak bermegah tak boleh. Kau kan ni tak boleh. Ni Amos sebut sekali masa ingat ni. Iftikhar arah dalam Islam. Iftikhar bermegah. Gapo-gapo lah bermegah dengan kerja, dengan harta, dengan pakak. Tapi i'tizaz berbangga harus dan diberi pahala.
Nabi Muhammad sendiri masa satu pun ana nabi la kazb, ana ibnu Abdul Muttalib. Masa nak duk perang, duk tengah gali lubang nak perang kau tak meh perang Khandaq. Ana nabi la kazb, aku ni nabi tidak tipu. Ana ibnu Abdul Muttalib, aku ni anak cucu Abdul Muttalib. Disebut oleh ulama ini bukan iftikhar, ini bukan bermegah, tapi ini adalah berbangga. Jadi berbangga, kita berbangga kerana kita di Kelantan ni contohnya, walaupun tak boleh buat lagi kajian ni nak buat Islam, tu kita boleh bangga tu. Mungkin tak boleh buat lagi, tidak 100% lagi, tapi ada hasrat nak banding dengan negeri lain yang tak ada hasrat. Bukan setakat tak ada hasrat, bukan mencemuk buat Islam tak, tak buat projek air batu 2-3 suku, tak ada nak kerja kan, nak buat konkret tak boleh nampak tu. Ini kenyataan yang dalam itu. Lalu dengan bangga ni ayat-ayatnya maju. Aku lakukan oleh hadis astagfirullahalazim. Orang terlupa memang tak mengajar kadang-kadang.